Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Awani. Sejak ditubuhkan 2 dekad lalu, Mercy Malaysia ataupun Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia sudah pun berada di barisan hadapan dalam menangani pelbagai krisis. Sama ada krisis berbentuk malapetaka yang kita hadapi seperti gempa bumi, taufan ataupun banjir besar dan seumpamanya. Begitu juga malapetaka buatan manusia seperti peperangan dan juga hal berkaitan dengan konflik antara negara dan seumpamanya. Tetapi kali ini apabila kita menghadapi COVID-19 ataupun COVID-19, pastinya ia memberi satu cabaran baru bagaimana petugas di barisan hadapan, terutamanya para sukarelawan kita dan juga mereka yang menolong barisan hadapan kita menangani COVID-19 ataupun COVID-19 ini bersama-sama dengan petugas Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi ini merupakan satu cabaran utama yang perlu kita lihat dan bagaimana kita perlu ada pelan siap siaga yang dan juga respon yang strategik tentang hal ini. Jadi bersama saya pada malam ini melalui Skype Datuk Dr. Faizal Muhammad Firdaus, Presiden Mercy Malaysia dan juga Head of Pandemic Preparedness Cluster NADMA. Bagaimana Mercy dan juga NADMA menghadapi isu ini? Tetapi hampir memasuki 3 bulan, adakah kita sudah pun melalui satu fasa yang kritikal, Dr. Faizal, dan kita dapat menangani secara yang bagus ataupun bagaimana? Jika kita lihat kepada apa yang sedang berlaku di seluruh dunia sekarang dan dengan peningkatan yang mendadak, dia mengambil masa 67 hari untuk kita sampai pada 1,000 kes yang pertama, 11 hari untuk sampai ke 200,000 kes yang pertama secara global dan hanya 4 hari untuk 300,000, angka 300,000 dicapai. Setelah itu 2,5 hari dan sekarang ini setiap hari, hampir setiap hari atau sehari lebih kita menjangkau 100,000. Ini jika kita lihat senario global itu, keadaan kita di Malaysia alhamdulillah terutama sekali sejak MCO ataupun Control Order ataupun arahan kawalan pergerakan ini dijalankan, kita dapati bahawa walaupun ada peningkatan kes sehingga 235 sehari yang paling tinggi, tapi setelah itu kes kita agak stabil walaupun tetap ada dalam bentuk 150, 160, kadang-kadang turun sedikit. Sekiranya kita lihat dari segi itu, di mana di peringkat global pandemik COVID-19 ini berada dalam fasa percepatan tadi ataupun acceleration phase, keadaan di Malaysia secara realistisnya alhamdulillah tidak begitu teruk. Walau bagaimanapun kita telah mula melihat sejak daripada minggu kedua bulan Mac kes-kes kematian ataupun kes-kes fatality akibat COVID-19 mula muncul. Sebelum itu sepanjang bulan 2 hingga awal bulan 3 tidak ada kes kematian. Ini sebenarnya jika kita ikutkan dari segi statistik dan juga dari segi penularan kes yang telah pun berlaku, bukanlah sesuatu yang kita harus tidak jangka. Sebenarnya ianya sesuatu yang kita boleh jangka. Walaupun kita memanglah kalau boleh tidak ada kematian langsung dalam wabak ini di negara kita. Okey. Ya, Dr. Faizal sudah pun memberi senario global dan juga senario nasional, iaitu senario Malaysia. Bagaimana pandemik COVID-19 kita lalui dan juga kita tangani. Tetapi bagi aspek Mercy Malaysia, apakah respon strategik ataupun kesiapsiagaan yang diguna pakai? Kerana ia berbeza bagaimana tim Mercy sejak yang pertama lagi inisiatifnya 1999 lalu berhadapan dengan kes peperangan. Selepas itu kita lihat ada satu kata pun gelombang tsunami di Aceh dan juga Asia Selatan yang paling besar. Begitu juga apabila Mercy menghadapi gempa bumi sama ada di Lombok ataupun di Sendai dan seumpamanya dan bah besar kita pada 2-3 tahun lalu. Tetapi kali ini kita menghadapi satu wabak pandemik yang kita tidak melihat kata pun kesan di hadapan mata. Kita tidak nampak virus COVID-19 ini. Jadi
bagaimana strategi kesiapsiagaan dan juga respon Mercy menolong KKM dan juga Majlis Keselamatan Negara, kerana kita tahu afiliasi Mercy begitu tinggi. Kataupun pengiktirafan diberikan oleh bangsa-bangsa bersatu, Palang Merah Antarabangsa dan seumpamanya. Pastinya pengalaman ini amat berguna untuk rakan-rakan Mercy yang berada di barisan hadapan dan juga menangani dalam kita menangani wabak COVID-19 ini. Secara ringkas, Mercy sebenarnya sejak 10 tahun yang kebelakangan sudah ada pendedahan, terutama sekali dari latihan pada kesiapsiagaan pandemik. Walaupun latihan-latihan ini merupakan latihan yang tidak dijalankan setiap tahun, tetapi dengan tindakan kerjasama daripada satu setelah 10 tahun yang kebelakangan ini telah 2 kali sebenarnya ada menyertai latihan pandemik preparedness ataupun kesiapsiagaan pandemik. Selain daripada itu, kita juga telah terlibat walaupun dengan skala yang kecil dengan epidemik Ebola di Afrika Barat dalam 5 tahun yang lepas, walaupun sebentar sahaja dalam beberapa bulan, kita juga telah mendapat sedikit pengalaman waktu terlibat. Tapi untuk COVID-19 ini, kita harus akui bahawa ini merupakan satu pandemik yang jauh lebih besar dan juga impaknya begitu terkesan dan secara menyeluruh. Dan ini memerlukan Mercy Malaysia bukan sahaja melihat balik kepada pengalaman, tapi juga terpaksa bersiap jaga dan bersedia dan seterusnya respon mengikut keperluan yang ada. Jadi strategi kami setelah digembelingkan semua pengalaman itu dan juga latihan yang telah kita lalui, kita ada beberapa fokus utama. Yang pertama ialah kita mesti menyokong sistem kesihatan negara. Sebab itu asasnya dalam menangani pandemik. Kiranya sistem kesihatan dan perubatan negara tidak boleh ataupun tidak boleh menangani masalah. Tidak boleh gagal, ya. Tidak boleh gagal. Tidak boleh menangani masalah ini, kita akan gagal semuanya. Betul. Jadi itu fokus yang pertama. Jadi bila kita ada strategi ini, Mercy Malaysia mengumpulkan 60% daripada operasi kami sekarang dalam pandemik ini kepada membantu Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu yang utama. Jadi antara aktiviti ataupun bantuan dan kerjasama yang kita lakukan ialah yang pertama, kita berkoordinasi secara langsung dan secara berterusan dengan Kementerian Kesihatan melalui CPRC, Crisis Preparedness and Command Center Kementerian Kesihatan di peringkat nasional dan juga yang sama penting juga di peringkat negeri-negeri. Itu kita lakukan. Yang kedua, kita menyalurkan bantuan secara langsung dalam bentuk personal protective equipment, alat-alat pernafasan, ventilator dan juga alat-alat sokongan untuk rawatan yang lain secara langsung kepada hospital-hospital yang memerlukan. Yang ketiga, kita juga membantu Kementerian Kesihatan sebab daripada awal lagi telah ada permintaan daripada Kementerian Kesihatan untuk kita menyediakan pasukan-pasukan sukarelawan untuk membantu mereka. Jadi yang fakta yang pertama ini, pasukan-pasukan kita lebih ramai membantu di peringkat kesihatan ataupun dalam bidang kesihatan untuk screening pesakit dan juga person under investigation dan juga contact tracing. Kita ada pasukan yang melakukan demikian di Lembah Kelang dan sekarang ini kita juga diminta untuk melakukan yang sama di Johor, Terengganu dan Sabah. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah kita menyediakan bantuan psikososial ataupun mental health support. Ini secara langsung kepada frontliners dalam Kementerian Kesihatan. Sebab kita dapati bahawa mereka berkorban dengan begitu banyak sekali masa, tenaga dan juga perasaan dan ramai antara mereka juga dalam keadaan yang tertekan
pun yang mengalami ataupun bertugas seperti ini akan tertekan, ya. Dan jadi kita bersama-sama dengan Menteri Kesihatan kita mengadakan program di mana mereka boleh berhubung untuk mendapatkan sokongan sosial dan mental support. Ini trust kita kepada kementerian. Now, yang lebih 40% itu kita tumpukan strategi kita kepada nombor satu, masyarakat yang terkesan. Nombor tiga, itu nombor dua. Nombor tiga ialah kepada masyarakat yang vulnerable ataupun yang mudah terkesan akibat daripada kelemahan ataupun keadaan mereka yang tidak berapa sempurna. Contohnya masyarakat yang terpinggir, miskin bandar dan sebagainya. Dalam hal kita menghadapi menjalani PKP ataupun MCO ini satu pengalaman baru Malaysia, Dr. Faizal. Nak ataupun tidak, ramai yang begitu terkesan apabila Dr. Faizal katakan tadi kelompok B40, mereka yang mendapat gaji upah harian, upah mingguan, barisan penjaja, peniaga kedai runcit ataupun kedai makanan, mereka lah yang paling terkesan dan mereka yang berada di gelandangan ataupun tiada tempat yang selesa, iaitu kelompok-kelompok yang tinggal di rumah murah, PPR dan seumpamanya. Apabila konsep the whole government and society approach yang perlu kita lihat dalam kita menghadapi wabak pandemik COVID-19 ini, bagaimana semua pemegang taruh dalam negara ini, terutamanya NGO, syarikat swasta, badan-badan berkanun dan begitu juga kerajaan yang menjadi tunjang, perlu menggembeling kekuatan dalam hal ini, Dr. Faizal. Ya, yang pertama sekali untuk Menteri Malaysia dulu, kita memberi tumpuan kepada masyarakat yang terpinggir tadi, sebab kita tahu keadaan mereka memang akan terkesan akibat daripada wabak ini secara langsung, tapi juga seperti mana Nazri sebutkan tadi, juga akibat daripada PKP ataupun perintah kawalan pergerakan yang penentu sebab kehilangan punca pendapatan dan sebagainya. Jadi untuk itu kita memberikan tumpuan bantuan yang berbentuk yang pertama sekali bahan-bahan keperluan. Yang kedua ialah bantuan kesihatan dan perubatan bila perlu, dan yang ketiga ialah bantuan dari segi mental health support dan psikososial tadi. Jadi ini tiga-tiga memang berlaku berterusan. Kita ada kerjasama yang baik dengan pihak Jabatan Kesihatan Masyarakat dan kita ada kebenaran daripada Majlis Kekuasaan Negara dan juga daripada Kementerian Kesihatan untuk melaksanakan begitu ini. Now, bila kita tengok bila kita lihat kepada spektrum yang lebih besar, kita tidak dapat nafikan dua perkara yang utama tadi. Yang pertama ialah impak kesihatan. Yang kedua ialah impak ekonomi. Impak kesihatan memang ada dan ianya kita tidak dapat nafikan. Sekarang ini kita berada dalam keadaan di mana kita mesti minimalkan impak kesihatan dan sekurang-kurangnya ini akan membenarkan sekiranya MCO ini ditarik balik pada satu masa yang lebih panjang. Majoriti rakyat kita, warga kita berada dalam keadaan yang sihat dan boleh menjadi warga yang produktif. Dan ini terus akan mengurangkan kesan ataupun impak sosial dan ekonomi. Tapi kita tidak dapat nafikan juga bahawa sebenarnya di seluruh dunia sekarang dan Malaysia tidak terkecuali, impak ekonomi wabak COVID-19 ini jauh lebih besar sekiranya kita hendak
melihatnya dengan kacamata yang luas ataupun wide angle view, bantuan yang diberikan ini bukan hanya perlu fokus ataupun tertumpu, Yep. tapi juga seperti mana Nazmi sebutkan tadi, harus ada penggembelingan tenaga dan idea oleh semua pihak supaya ada antara bantuan ini boleh berlangsung secara berterusan. Sebab wabak ini, walaupun MCO ditarik balik nanti, kemungkinan untuk kita mendapat dua perkara dari segi kesihatan, iaitu ubat spesifik untuk rawatan dan juga vaksin untuk imunisasi, agak jauh lagi. Jadi memang betul harus ada perlindungan tenaga dan semua pihak, kerajaan, kementerian yang terlibat, NGO dan juga masyarakat untuk sama-sama memberi tenaga supaya ada aspek-aspek tertentu yang harus dilaksanakan secara berterusan. Okey, pengalaman bersih Dr. Faizal, bagaimana approach untuk kita mendapani masyarakat yang begitu terkesan akibat MCO dan juga COVID-19 ini, terutamanya mereka yang tidak boleh menyediakan makanan di atas meja saban hari. Kerana apabila arahan pihak MKN mengarahkan konsentrasi agihan bantuan hanya melalui JKM dan ada SOP sudah pun ditetapkan oleh pihak JKM, tetapi mungkin ada kekuatan yang perlu juga diakui oleh pihak kerajaan. Pihak NGO seperti Mercy lebih pakar mendepani mereka-mereka yang pasti terkesan, terutamanya kelompok-kelompok yang tidak ada dalam senarai kerajaan, senarai IKC, senarai JKM, senarai Asnaf dan juga penerima manfaat yang begitu besar jumlahnya, pastinya yang termasuk dalam kelompok baru ini. Jadi bagaimana situasi menang-menang win-win situation? Mungkin dari sudut aspek pemantauan mungkin JKM boleh lakukan, tetapi dari sudut berada di lapangan, mengapa tidak NGO seperti Mercy, rakan-rakan Mercy dan juga badan-badan sivil lain-lain perlu digembelengkan dengan SOP yang ketat? Pandangan Dr. Faizal. Kami ada dua perkara yang besar di sini. Yang pertama ialah kita harus atur bahawa MCO ataupun PKP ini pada waktu ini perlu dalam strategi besar negara untuk membendung jangkitan ini daripada menular dengan lebih teruk lagi. Dan kalau boleh, seperti mana yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita nak break the chain of infection. Yep. Ya? Walaupun itu belum pasti lagi sama ada kita akan capai sebelumnya. Tapi pada masa yang sama, kita harus akui ada kelompok-kelompok masyarakat yang terkesan, yang terutama sekali mereka yang vulnerable ini, harus diberi fokus dan bantuan. Dan di sini kita lihat ada dua perkara, iaitu yang pertamanya ialah soal balance ataupun keseimbangan. Ya, betul. Yang mana ini membawa kepada win-win situation yang Haji Nazri sebut tadi. Pihak kerajaan pada satu pihak betul dalam ingin melihat MCO ini berjaya, ada SOP dan juga memperketatkan syarat untuk perjalanan. Oleh itu di pihak NGO dan masyarakat sivil juga harus atur bahawa kalau hendak melaksanakan kerja dalam keadaan kita di bawah PKP ini, masyarakat sivil juga harus ada membuat sedikit penyesuaian ataupun adjustment. Yeah. Ini perlu sebab apa? Masyarakat sivil juga tidak boleh kata kita tak kisah harga PKP atau tidak. Kita yang penting pada kita nak sampaikan bantuan. Memang bantuan itu penting. Betul. Kita kena lihat pada perkara yang besar. Kita nak cuba membendung gejala wabak ini. Pada masa yang sama pula, pihak kerajaan juga harus sedikit fleksibel dan melihat bagaimana ianya boleh accommodate ataupun memberi sedikit ruang kepada masyarakat sivil untuk menyampaikan bantuan. Dan ini saya rasa mengikut pengalaman kami sendiri, media di lapangan, setakat ini pihak Jabatan Kesihatan Masyarakat sebenarnya di lapangan bersifat fleksibel dengan syarat NGO ataupun badan masyarakat sivil itu tahu peranan dan tanggungjawabnya.
Jadi kita ada laporan secara langsung daripada lapangan di mana JKM di setengah-setengah tempat melaksanakan distribusi ataupun agihan bantuan dan makanan sendiri. Ada kalanya juga JKM membenarkan penyertaan beberapa orang daripada masyarakat sivil daripada NGO untuk turut serta, tapi dengan syarat di bawah pengawasan supaya tidak berlaku terlalu ramai misalnya atau terlalu banyak movement pergerakan yang tidak sesuai. Ini kedua pihak kerajaan dan juga pihak NGO mesti ada penyesuaian dan mesti ada persefahaman. Untuk kami sendiri, alhamdulillah setakat ini masalah yang mesti kita hadapi tidak begitu banyak dalam hal ini. Tapi kami faham bahawa banyak rakan-rakan kami menghadapi masalah apabila hendak menyampaikan bantuan secara langsung. Dan jika kita lihat kenyataan daripada kerajaan yang paling terakhir pun ada pelonggaran diberi untuk NGO menyampaikan bantuan itu. Cuma mereka masih lagi perlu melaporkan diri kepada JKM di peringkat daerah dan juga masih perlu melalui saluran yang diberikan oleh JKM. Sekiranya kita dapati ada masyarakat tertentu yang memang terpinggir sepenuhnya. Terputus langsung SOP ataupun syarat ini, menjadi tanggungjawab kita pula di pihak masyarakat sivil untuk membawa perkara ini benar, menyedarkan pihak berkuasa dan kiranya boleh dibenarkan kita menyampaikan bantuan. Ini lebih relevan mungkin kepada masyarakat seperti masyarakat tanpa negara di Sabah misalnya, masyarakat pelarian di Malaysia, di Tanjung misalnya, di mana kadang-kadang ada masalah akses ataupun cara untuk kita menyampaikan bantuan itu mungkin ada masalah sebab mereka sukar untuk dihubungi. Rakan-rakan pekerja asing kita Dr. Faizal? Termasuk juga pekerja asing kita. Dan kita telah bincang dalam mesyuarat bersama dengan pihak NADMA dan juga wakil-wakil daripada kementerian dan juga sistem bangsa-bangsa bersatu di Malaysia. Kita rasa ada cara yang boleh dilaksanakan. Tapi itulah semua pihak harus terima tanggungjawab dan juga harus buat sedikit penyesuaian. Pihak NGO juga mesti sedar bahawa kan mesti ini pun kita tak adalah hantar sampai misalnya 20 orang Tidak. Di satu daerah. Kita kurangkan orang yang ataupun body badan bergerak di lapangan. Betul. Di lapangan tanpa mengurangkan efikasi ataupun keberkesanan. Ini harus cepat. Dan pada masa yang sama, pihak kerajaan juga kita mohon untuk sedikit fleksibel dalam memastikan bahawa tidak ada mereka yang tertinggal. Terima kasih Dr. Faizal Muhammad Firdaus, Presiden Mercy Malaysia. Sekarang kita bercerita dalam konteks kita menghadapi krisis ataupun emergency. Tetapi kita belum lagi bercerita tentang bagaimana kita membina semula dan juga proses pemulihan. Ini satu lagi kepakaran Mercy Malaysia. Apatah lagi kita mungkin perlu bergerak dari sekarang untuk membina semula negara dan juga memulihkan semangat rakyat kita untuk hidup selepas ini. Pastinya suasana akan berbeza, keadaan ekonomi akan berbeza, keadaan kesihatan kita akan berbeza. Kita perlu ada kesiapsiagaan yang berbeza juga kali ini. Kita akan terus menghubungi pihak Mercy dan juga Dr. Faizal. Terima kasih Dr. Faizal Muhammad Firdaus, Presiden Mercy Malaysia, melalui Skype bersama kami di Esra Awani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.